Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana si pentakdir itu adalah Allah, dan yang kena takdir itu adalah makhluknya. Sebab itu di dalam arkanul iman, dalam rukun iman itu, rukun iman yang terakhir adalah beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu di dalam salat Allah mengingatkan kita setiap waktu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang bersifat dengan Rabbil Alamin, pentadbir, pentakdir, dan segala urusan alam dunia dan alam akhirat adalah di dalam tadbir Allah, dan kita tak mampu nak tadbir diri kita kerana kita ini adalah makhluk Allah. Sebab itu Allah ajar kita dan Allah didik kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku tak ada daya dan upaya dalam melaksanakan semua perkara ini, sama ada perkara itu perkara kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan, melainkan dengan takdir yang baik daripada Allah, dengan bi'aunihi, pertolongannya, kekuatannya. Dan Allah didik kita di dalam salat dalam dua ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami menunjukkan keazaman kami dan kesungguhan kami untuk kami mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kami buat baik, berta'abud kepada Allah, bertepatan dengan tuntutan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan mereka semua ni tahu segala hak mereka ini jadi hamba Allah. Tetapi jangan kita lupa pada ayat yang di hadapannya, wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami minta tolong ya Allah. Akan Dikau kami mohon bantuan. Kerana kita tidak ada kekuatan. Kita selalu cakap macam tu.
kita selalu kata macam tu. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah. Tetapi kadangkala kita terlupa dengan sifat kita yang lemah, sehingga kita mengakui akan kekuatan kita dan mendakwa kekuatan kita, sehingga kita mengenepikan akan pertolongan Allah dan hak Allah. Apabila manusia ini dia selalu, dia ingat, dia kata dia boleh, pada hakikatnya memang dia tidak boleh. Saat ini Allah datangkan ujian kepada kita, ujian ketakutan. Dan sememangnya Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Afahasibtum an tadkhul jannata walamma ya'tiyakum ilal akhiril ayah." Apakah kamu kira-kira, apakah kamu sangka, apakah kamu kata, apakah kamu rasa kamu ni ahli syurga, kata Allah. Sehinggalah didatangkan kepada kita ini dua perkara, kata Allah. Sama ada kita ini pegang sungguh dengan Allah atau tidak. Yang pertama, Allah Ta'ala kata ketakutan. Kita dalam keadaan yang takut. Dan yang memberikan ketakutan itu adalah Allah. Yang mendatangkan ketakutan itu adalah Allah. Asbabnya bagian. Yang ni asbabnya. Yang keduanya kata Allah, yakni kelaparan. Yang mendatangkan kelaparan itu adalah Allah. Asbab dia bagian. Antara asbab yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelaparan sebelum zahirnya Dajjal. Manusia semua lapar. Yang simpan makanan ke, yang taruh pi ke, yang buat bekai ke, tetap lapar. Yang siap sedia ke, tetap lapar. Kerana itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lapar, kata Nabi, adalah orang yang beriman. Depa makan apa? Orang yang beriman ini depa makan apa? Nabi habaq kat kita satu persatu. Nabi kata paginya depa makan tasbih subhanallah. Pada waktu tengah hari dan petangnya depa makan tahmid alhamdulillah. Dan pada waktu malam depa makan apa? Takbir Allahu akbar. Kenapa mereka ini dikenyangkan oleh Allah? Kerana mereka ini benar-benar beriman dengan Allah. Kalau kita mengaji ilmu usul, dalam ilmu tauhid ada 3 hukum. Yang pertama dipanggil hukum akal. Kedua dipanggil hukum syarak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Orang mengaji kitab tauhid, dia faham benda ni. Apa dia hukum adat, apa dia hukum akal, apa dia hukum syarak. Pada saat itu orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenyangkan dengan tasbih, bukan dikenyangkan dengan bekalan yang disimpan. Sebab itu kalau kita faham sungguh-sungguh apa itu kalimah tasbih,
yang Allah didik kita daripada aurat madani. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Yang dijadikan sebagai satu aurat madani. Tiap-tiap lepas salat, boleh kata semua masjid, semua surau diamalkan perkara ni 33 kali. Tetapi apakah dia cuma jadi zikir saja? Dia cuma jadi wirid saja? Tiap-tiap pertuturan yang baik dia akan jadi pahala. Dan pahala ni boleh hilang. Macam mana dia hilang? Dengan kita melakukan dosa, maka dia hilang. Dengan kita melakukan maksiat, dia hilang. Tetapi zikir yang menjadi akidah, yang kita faham zikir tu, orang yang bertahun-tahun beramal dengan zikir tersebut. Subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Kita mengaji tauhid, kita akan tahu Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Pada Allah tak ada yang mustahil. Pada Allah tak ada yang tak boleh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sabit tu ayat Isra' dan Mi'raj yang kita sambut tiap-tiap tahun. Dimulakan dengan kalimah Subhana. Maha suci Engkau ya Allah, yang tidak ada pada Engkau ya Arhamar Rahimin sifat kekurangan. Kerana apa? Kerana Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Kita mengaji ilmu tauhid, sifat 20 dia pecah pada 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Saya nak bawa tuan-tuan benda ni. Kita tasbih puluhan tahun, tetapi kita tak boleh nak menafikan, kita tak boleh nak pegang dengan kalimah tasbih ini. Dalam ilmu usul sifat 20, sifat salbiah ni ada 5. Daripada qidam kita mengaji ilmu ni, sifat 20 ni, supaya besok bila Dajjal mai, sebelum Dajjal mai, kita tak lapak tuan-tuan. Sebab yang lapak ni orang kafir. Yang risau tentang makan ni orang kafir. Orang mukmin tak risau. Sebab Allah janjikan pada mereka, pada orang yang beriman, mereka kenyang. Orang mukmin tak takut langsung. Orang mukmin tak ada ketakutan langsung. Orang mukmin tak ada kegelisahan langsung. Orang mukmin tak ada kerisauan langsung. Kerana apa? Kerana mereka ini pegang dengan janji Allah, percaya dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah. Pasal apa mereka yakin? Allah habaq dah, innaka la tukhliful mi'ad. Yang duk risau, yang duk gelepar adalah orang yang tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman dia tak risau tentang makanan, tuan-tuan.
Tapi yang dia risau, apabila saat tu mai, aku beriman ke aku kafir? Orang beriman dia tak risau Al-Mahdi mai. Ketika Al-Mahdi mai, yang dia risau, aku ke yang membunuh orang kafir bersama Al-Mahdi, ataupun aku yang dibunuh oleh Al-Mahdi. Betul ke? Kita telah menidakkan perkara yang tidak layak pada Allah. Sifat kidamnya, sifat baqa'nya. Kita pegang Allah baqa'. Yang kekal hanya Allah, selain Allah tak kekal. Selain Allah ni binasa. Mustahil pada Allah itu bersifat fana, dan wajib pada Allah bersifat baqa'. Saya tanya diri saya dan saya tanya diri tuan-tuan. Selama ni kita duk kalut dengan yang baqa', kita duk kalut dengan yang fana. Selama ni kita duk seriau dengan yang baqa' atau kita duk seriau dengan yang fana? Selama ni kita duk gelisah risau dengan yang baqa' atau kita duk risau gelisah tentang yang fana? Selama ni kita duk percaya dengan yang baqa' ataupun kita duk percaya dengan yang fana? Kita kata Allah baqa', tapi kita duk himpun, kita pi ke baqa' ke, kita pi ke fana selama hidup kita? Kita duk himpun ke baqa' ke, kita duk himpun ke fana selama hidup kita? Kita duk berkelahi kerana si baqa' ke, kita duk berkelahi kerana si fana selama hidup kita? Allah tanya tuan-tuan, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Saya tanya diri saya tanya diri tuan-tuan, selama ni kita percaya lebih yang mana? Kita percaya ke duit ke? Kita percaya yang bagi duit, yang mempunyai duit? Duit kita kurang dalam bank, kita risau tuan-tuan, gelisah. Naik darah tinggi kita 170. Umur kita kurang tak sedap. Umur kita kurang, angka kurang ni, kita nak pergi ke baqa' ni. Akhirat ini darul baqa'. Kita buat apa? Kita duk tara tu ke? Kita tak impun apa pun. Kita tahu dah zaman ni zaman akhir. Kita duk tangga tu juga. Kita duk hingak lagu tu lah. Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Aku buat apa? Quran kita macam mana? Semayang sunat kita macam mana? Sedekah kita macam mana? Yang tu amal badan. Akidah aku macam mana? Aku kuat tak percaya dengan Allah, ataupun aku lemah iman aku ni kepada Allah? Aku percaya tak ke Islam ini, hak yang Nabi bawa 1400 tahun, ataupun aku orang yang sama-sama yang musnahkan Islam zaman lah? Tak kena tanya diri kita. Barulah tasbih yang kita sebut jadi akidah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita belajar kitab Aqidatun Najin Darussamin, puji ni ada berapa bahagi? Pasal apa kita puji?
Sebab benda tu sempurna, maha sempurna. Kerana yang maha sempurna ni hanya Allah. Kerana Allah bersifat dengan sifat kamalat. Allah tak ada kurang pun. Siapa percaya dengan Allah tak ada kurang pun. Apa yang Allah kata tak ada kurang pun. Apa yang Allah janji tak ada kurang pun. Apa yang Allah nak bagi tak ada kurang pun. Tapi pasal apa kita tak percaya pada yang maha sempurna? Siapa kita tak percaya? Kita bukan kau percaya, kita kau tak percaya. Tuan-tuan, orang Yahudi dan Nasara ni dah lama berjaya didik kita. Jaya lama. Kalau kita ni dah lama disekularkan. Sekular ni tuan-tuan, mereka semua pi pada material. Lah, semua orang duk kalut, semua orang duk takut tentang material. Dalam orang duk kalut dengan material, dalam orang duk kalut dengan dunia, orang akan lupa dengan akhirat. Dunia ni kau lama, kau tinggal sikit. Dalam surah Yasin Allah sebut macam ni. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Baru ni kita diwar-warkan bintang bulan telah lari daripada paksinya. Tuan-tuan, jika peredaran bulan bintang ini lari daripada tempat duduk dia, alam ni jadi apa? Alam ni jadi bencana, tuan-tuan. Air laut dia menggila. Angin dia tak tentu hala. Dia jadi tak ketahuan, tuan-tuan. Patut kawan ni ikut jalan ni, angin kawan ni ikut jalan ni, dia jadi tak ketahuan. Dia pergi merata. Betulah kita dengar tang ni ribut, tang ni jadi, tang ni apa, tang ni Allah nyata dah siap-siap. Kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, besok bila nak kiamat, maka planet-planet ini, bintang ini akan berlaga sama sendiri. Dunia ni dah tua sangat, tuan-tuan. Dunia ni dah uzak sangat. Dunia ni dah tinggal sikit sangat. Apa yang Allah nyatakan kepada kita sebagai satu pengajaran, tetapi sayangnya kita tak ambil tahu. Allah habakkan kita tempat ni jadi macam ni, seluruh dunia jadi macam ni, kerana aku nak bagi tahu kat hampa yang mana kiamat ni dah hampir sangat. Apa yang perlu kita buat pada waktu ini dan pada zaman ini, iaitu kembali kepada Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, pegang sungguh dengan Allah. Sebab apa? Kalau nak selamat, pegang dengan Allah, bukan pegang dengan dunia, bukan pegang dengan pangkat, bukan pegang dengan makhluk. Allah didik kita yakin kat dia, bergantung kat dia, percaya kat dia. Aku saja, Allah saja yang boleh menyelamatkan kita. Tak ada jalan lain dah. Allahu Akbar. Ketika kita ini melihat kebesaran Allah, keelokan Allah, barulah kita ini merasakan kebesaran Allah. Lah kita tak rasa, tuan-tuan.
Kita mengaku kita ni orang mukmin 60 tahun. Selama 60 tahun kita rasa iman kita ni macam mana kita nak rasa. Tuan-tuan, kalau kita jadi cikgu, kita rasa tak kita cikgu? Rasa. Kita rasa kan kita cikgu. Kan, kita pergi sekolah, kita semua, kita rasa kita cikgu. Kalau kita kerja polis, kita rasa tuan-tuan kita polis. Kan? Kalau kita kerja polis kan? Kita mukmin. Bila masa kita rasa kita mukmin. Tuan-tuan, kalau kita sendiri pun tak rasa kita mukmin, kita apa? Selama kita hidup ni, kita habaq kata aku mukmin. Bila masa kita rasa. Yang kita pergi mana pun kita rasa yang kita ni mukmin. Kita pergi market, kita rasa kita mukmin. Kita pergi masjid, kita rasa kita mukmin. Kita pergi Langkawi, kita rasa kita mukmin. Kita pergi mana pun kita rasa kita mukmin. Bila perasaan ini mai? Tuan-tuan pernah dengar kan hadis ketika Jibril menghadap Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. 4 perkara Jibril tanya. Akhir Jibril tanya mata sa'ah. Apa dia Islam? Nabi jawab. Tup Nabi jawab. Jibril kata apa? Sadaqta, kau betul. Kemudian Jibril tanya lagi, ma huwal iman? Apa dia iman? Rasulullah jawab. Jibril kata betul. Yang ketiga, Jibril tanya, ma huwal ihsan? Rasulullah jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kau buat ibadah seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak boleh nak rasa yang kau melihat dia, dia melihat akan kau. Selama kita duk mengaku kita orang mukmin, berapa kali kita rasa kita mukmin? Ni kata ka'annaka tarahu. Kalau dalam kitab Qatrul Ghasyiyah fi ilmi Sufiyah disebut ma'iyah. Rasa bersama Allah. Bila kita ada rasa tu tuan-tuan, masa salat kita rasa tak? Aku duk rasa aku dengan Allah. Masa zikir kita rasa tak? Pasal apa nak kena rasa? Sebab Allah kata macam tu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dia dengar saja nama Allah, hati dia rasa. Tuan-tuan, bila kita ada rasa sama Allah, sebab tu
dalam hidup kita tak pernah rasa ada bersama Allah. Dia hilang pun kita buat tak tahu. Sebab dalam hati kita, dalam qalbun kita, kita tak ada rasa bersama Allah. Kita rasa sama dengan duit. Tu duit hilang, kita rasa. Rasa duit hilang. Hilang kerja, rasa. Kena buang kerja, rasa. Makhluk hilang, rasa. Allah lama dah hilang dalam hati kita, kita tak rasa. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minun, bahawasanya tak ada sifat lain lah. Orang mukmin ni Allah, orang mukmin ni perangai dia, sifat dia, bila dia dengar saja nama Allah, disebut nama Allah, hati dia rasa. Bila dia baca ayat Allah, zadathum imana. Tuan-tuan, benda ni benda penting. Pasal apa penting? Tiap-tiap minggu kita diingatkan benda sama. Mana dia? Suratul Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahawasanya innama yu'minu, mereka yang beriman, bi ayatina, dengan ayat kami, allazi zukkiru, bila depa ni dengar, dibacakan lalu depa dengar, depa buat apa? Kharru. Dalam tafsir Jalalain disebut kharru, bersegera. Kharru, mereka ni bersegera sujadan, sujud dengan Allah. Mereka taat dengan Allah, mereka takut dengan Allah. Kharru sujada. Wasabbahu, mereka bertasbih. Tasbih apa? Iman mereka ni makin kuat. Maha suci Allah, ya Allah, tak ada benda mustahil yang kau tak boleh nak buat, ya Allah. Pada kami mustahil, pada engkau tak mustahil, ya Allah. Kau boleh hancurkan dunia ni saat ya. Tuan-tuan, tak tahulah saya ni, sebab saya ni fikir macam orang gila. Saya punya fikir ni, otak saya ni macam orang gila. Orang pun kata Ustaz Nizam ni orang gila, dia kata. Covid baru ni orang tua banyak mati. Dia tentang yang tinggal orang muda-muda, lapis muda banyak. Lapis tua tak ada. Korang bukan tak ada, korang. Tentang Nabi kata apa? Umur tua ni umur rahmat. Kita sembang cara orang, saya sembang cara orang bodoh ya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau rahmat ni dah korang kat muka bumi jadi wah. Rahmat ni korang di muka bumi ni jadi wah. Allah suruh kita fikir tentang yang ni orang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tiap-tiap minggu Allah diingatkan kita, wasabbahu bihamdi rabbihim.
Mereka ni semua puji Allah. Siapa yang ni, yang boleh buat ni, perangai ni, siapa yang boleh buat? Allah kata apa? Wahum la yastakbirun. Mereka ni orang yang tak sombong lah dengan Allah. Sombong dengan Allah, mereka tak boleh dengarlah ayat apa pun, dengarlah kalam apa pun, dia takkan boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia sombong dengan Allah. Tuan-tuan, sahabat dulu dia semayang sehari 1000 rakaat. Yang tu pun mereka teriak lagi. Kita ada 1000 rakaat. Kita nak belagak tara mana tuan-tuan yang kita kata kita ahli syurga. Sahabat dulu dia baca Quran sehari sekali khatam. Kita nak dengar sebulan sekali khatam mai Ramadan lah. Tu pun 2 tahun dah tak boleh buat tadarus. Tidak. Kita nak belagak apa? Sahabat dulu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, sahabat yang paling hampir dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada riwayat mengatakan tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni dia teriak tuan-tuan daripada waktu sahur sehingga subuh. Takut dia dengan Allah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dia teriak, ada riwayat mengatakan sehingga berbekah pipi dia. Punya kerap dia teriak ni tuan-tuan, bekas air mata tu ada. Karena takut dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang dah Nabi jamin masuk syurga, hang dah tentu masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, aku jamin hang masuk syurga. Sayyidina Umar, aku jamin hang masuk syurga. Tuan-tuan, siapa dah jamin kita? Kita dapat jaminan daripada siapa yang kita duk senang hati ni? Kita duk buat apa yang kita boleh senang hati ni? Kita rasa kita orang hebat, zikir kita banyak mana? Tahlil kita banyak mana? Quran kita banyak mana? Tuan-tuan, semayang qabliyah dengan ba'diyah ni, yang ni pun tak boleh nak bagi tuan-tuan. Qabliyah ba'diyah yang ni pun tak boleh nak bagi tuan-tuan. Nak bagi dengan Allah tak boleh. Qabliyah maghrib tak boleh. Ba'diyah maghrib tak boleh nak buat. Ba'diyah isyak tak boleh nak buat. Kita kata kita ahli syurga. Kita duduk senang hati, mengumpat sampai lah tak berhenti. Kata orang sampai lah tak berhenti. Berkelahi adik-beradik tak berhenti. Sabit tanah pusaka ya tuan-tuan. Bergaduh dengan jiran tak berhenti. Sabit pasu bunga ya, letak terlebih sikit ya. Buka aib orang tak berhenti sampailah. Macam mana tuan-tuan, kita jahat lagi. Baru ni saya duduk berkuliah tuan-tuan. Dalam kuliah saya kata aku ni, terima kasih. Kita kata kita baik kan. Kita bawa kereta. Dalam masa kita bawa kereta, berapa orang yang telah kita maki? Saja nak tanya. Tuan-tuan, maki ni pahala ke berdosa? Kita maki orang ni masa dia buat kereta, masa dia buat motor ni, sunnah Nabi ke? Bukan. Saja nak tanya tuan-tuan. Seorang ke ratus orang? Tuan-tuan, kita nak cari mana orang yang kita ada duk maki ni?
kita nak pergi jumpa dia di mana, tuan-tuan, yang kita dah maki dia? Kita nak pergi cari mana ni? Yang kita dah maki ratus orang, tuan-tuan, bukan ratus, ribu orang. Dan maki ni Nabi sebut kata berdosa. Dan dosa ini kata Nabi SAW, jika dosa ini bersangkut dengan manusia, jika mana orang tu tak ampunkan dosa kita, hebat kok manalah kita, maka kita tidak akan boleh masuk syurga selagi mana mereka ni tak ampunkan kita. Jadi kita rasa kita kok mana? Tak tahulah tuan-tuan, saya nak mengajak cara lain saya tak pandai. Yang ni lah tuan-tuan, ulama-ulama terdahulu depa duk risau. Yang tu Imam Syafi'i dia buat nazam tu. Dia buat nazam taubat tu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku ni tak layak nak masuk syurga engkau. Tuan-tuan, tu tara Imam Syafi'i, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, dalam sebulan ni berapa kali kita habaq dengan Allah, ya Allah, aku tak layak masuk syurga engkau, ya Allah. Berapa kali kita habaq dengan Allah tu? Ya Allah, aku ni tak layak masuk syurga engkau. Tapi ya Allah, aku juga tak kuat nak masuk dalam neraka engkau, ya Allah. Sampai ulama dia habaq dengan tu. Macam ni nak bagi faham. Ya Allah, kalau engkau bagi pilihan kat aku lah, keluar daripada neraka, aku pilih keluar daripada neraka, ya Allah. Walaupun aku tak boleh masuk syurga pun tak apalah, tapi aku nak keluar daripada neraka. Sebab apa? Sebab kita rasa kita memang tak layak untuk jadi ahli jannah Allah. Tapi tuan-tuan, selama ni kita rasa kita orang baik kan? Kita rasa kita orang saleh kan? Nak saleh macam mana? Dalam satu surau pun kita duk berkelahi lagi. Ni satu surau ni duk berkelahi lagi. Baik apa? Tuan-tuan, hak yang dalam satu surau ni, yang duk berkelahi ni, orang semayang ke orang tak semayang? Hak yang dalam satu surau yang duk berkelahi ni, orang yang mengaji ke orang tak mengaji? Yang dalam satu surau yang duk berkelahi ni, orang yang tadarus Ramadan ke tak tadarus Ramadan? Kita nak kata kita baik lagu mana lagi dengan Allah? Kita nak mengaku kita hebat lagu mana dengan Allah? Yang besok balik jumpa Allah kita nganga, tuan-tuan. Kita nganga. Tengok tuan-tuan, kita tengok zaman lah, zaman caca marba tak tentu hala. No zaman lah kan. Zaman lah takut tuan-tuan, zaman lah ni bukan zaman 40 tahun dulu. Kan? Zaman terlalu hampir kemusnahan alam, sehingga kan menunjukkan tentang kemusnahan orang yang berada alam ini. Sebab itu Nabi pesan siap-siap kat kita, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Jadilah orang yang balik dengan Allah, pegang sungguh dengan Allah. Tak kala semua orang lari bertempiaran daripada Allah,
Tak kalau semua orang nak menghala kepada millah Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit, tatkala itu Nabi kata pegang sungguh-sungguh macam kita pegang bara api. Pegang sungguh-sungguh. Tenang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah takat ni pertemuan kita nah. Ya, cukuplah. Ya. Ngaji kan boleh lama-lama. Nanti alim derah. Cukup dah. Ya. Cukup dah. Ya. Jadi sebelum nak balik, nak berhenti ni, ya, kita ni duduk dalam ketakutan, duduk dalam takut kan. Lepas Covid ni mai pula Omicron lah apa lah kan. Itu yang ada ustaz-ustaz duk kata Covid duk buat mai mak dia pula Omicron lah, mak dia mai Omicron, tak lama masuk pak dia mai Abicron. Nanti dia mai Tok Wan lah, mak tok dia kan. Tuan-tuan, benda ni sebenarnya apa dia? Supaya kita percaya dan kita pegang dengan Allah. Anak balik tak kepada aku, anak percaya tak ke aku. Sebab Allah sebut dah semua dalam Quran. Ketika hang dalam ketakutan, duk takut, orang duk takut kan. Kalau ikut tuan-tuan, tak mustahil kita boleh kena semua. Kan? Ada kata Omicron ni dia boleh tersebar dengan angin. Kan? Waktu bila kita tak kena angin? Ni dah. Yang ni kita kena pegang dengan Allah. Jika takdir itu ada atas kita, kita mohon dipelihara dan diselamatkan. Sebab takdir Allah. Ada orang yang tukar duit kena. Kita hari-hari duk main duit. Hari-hari duk pergi market. Nak tak tuan-tuan? Tak upayalah tuan-tuan nak duk sembok hari-hari. Kan? Pi Petropam sembok, pi beli ikan sembok, dengan ikan sekali sembok, dia mana kita mampu sabit sanitizer ya. Tak upayalah. Tak upaya dah. Kita tak upaya dah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa serah dengan Allah, bulat-bulat serah. Allah jaga dia. Allah jaga dah. Ya. Saya pun duk pegang betul lah. Saya duk harap betul lah Allah jaga kami lah semua. Allah jaga tuan-tuan, Allah jaga saya. Jadi tuan-tuan, ulama dulu dia bagi kat kita ni, dia tinggal kat kita cukup bagi. Amal bismillah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma'afi. Bismillahi kafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi. Bismillahi ma'afi. Bismillahi kafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sebab yang jaga kita Allah. Kita tak upaya dah tuan-tuan. Tak upaya dah. Kan? Jadi kita ada Allah. Ya, kita ada Allah. Kita berusaha dah. Berusaha dah tuan-tuan. Usaha pi. Dah, usaha dah. Jangan lupa setelah berusaha, bertawakallah kepada Allah. Tawakal tuan-tuan. Yang ni Allah nak tengok hang serah tak dengan aku.
kita dok pakai mask, kita dok pakai hand sanitizer, kan? Hang pegang dekat benda tu ke, hang percaya kat aku lagi? Usaha ikhtiar lah. Nah, tapi kita dok lan takut ya. Kan? Duk seriau ya. Dengar kawan ni batuk ya. Turlin. Tak, sebelum ni batuk kat mana pun kita buat tak erti lah. Kita kata lagi dah. Kita kata kat dia lagi dah. Lot, kita dengar orang batuk saja kita duk relin. Ini Omicron pa. Kita duk kata, rasa tuan-tuan lah berjaya lah. Kejayaan kita ni tadi diubah pegangan hati kita. Yang ni kita tak mau. Lah kita dengar orang demam ni seriau kan. Dan kawan tak, jangan main rumah aku demam. Tak? Dulu demam kat mana pun lah. Kan? Tak ada apa kan. Lah. Nampak tak? Demam saya, pergi kat tu. Batuk saja, pergi kat tu. Sesama saja, pergi kat tu. Kan? Hilang saja, tekak tak rasa apa, pergi kat tu. Kalau dulu demam, biasa tak? Tak ada rasa. Biasa kan? Kalau demam memang tak ada rasa. Sebab Nabi kata lagu tu. Nabi kata, sakit ni nikmat diangkat. Ya. Dia tak jadi makan diangkat. Nikmat dunia diangkat, nikmat dunia makan. Makan diangkat. Semua tak sedap. Duk lalu ditekak ni tak sedap. Duk lalu direngkung ni tak sedap. Sebab apa? Tak ada rasa apa? Rasa pahit. Boh lah apa pun pahit. Lalulah apa pun pahit. Dulu kalau kita rasa lagu tu, kita kata wah. Kita kata wah. Pahit mulut lah, tak ada apa hai. Pergi belilah kita hanggok ke apa-apa ke, kembang semangkuk ke, rendam pi malam tak lagi buh tah ujung atap tu bagi kena embun sikit, besok pagi balas 3 hari sihat. Betul tak? Lah apa dia? Tak ada rasa ya apa? Mampulah dia kata. Mampulah kata. Ni kira mampulah kata. Dia kira ni bawa tentang twist lah benar ni. Tukar lah. Kita dalam keadaan dalam keadaan ni ya. Sampai bila tentang kita boleh selesa dan tenang? Yang ni kita kena fikir. Yang ni kita kena sama-sama fikir. Sebab itu tuan-tuan, ulama dulu dia tak lupa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi. Bismillahi ma'afi. Bismillahi kafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Betul orang dulu tuan-tuan, amalan dia cukup hebat. Betul depa Allah jaga depa. Jadi wallahu alam, dekat ni saja pertemuan saya dengan jamaah di surau ini. Saya ucapkan terima kasih dan kerana bagi ruang dan peluang kepada saya, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab besok kita dapat lindungan arasy Allah yauma la zilla illa zilluhu. Mudah-mudahan ya Allah bagi kat kita lindungan arasy dia insya-Allah. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon ampun
Kami mohon maaf atas segala dosa kami dan kesilapan kami, ya Allah. Dosa dan kesilapan anak-anak kami dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, jika disebabkan dosa kami dan kesilapan kami, Engkau telah turunkan balak di muka bumi ini, ya Allah, maka Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Kerana kami berharap agar Engkau angkat kembali sekalian bala, wabak, penyakit yang telah Engkau turunkan ke muka bumi ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak tahu apa ketentuan-Mu atas kami, ya Allah, tapi kami mohon keselamatan dan pemeliharaan atas kami dan keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, impunkan kami di Yaumal Mahsyar, ya Allah, dalam keadaan yang selamat dan tenang, ya Allah, seperti mana Engkau telah himpunkan kami pada malam ini, ya Allah, di surau ini, ya Allah. Ya Allah, barakahkan tempat ini, ya Allah. Barakahkan semua orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. Barakahkan keluarga kami semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang mempunyai masalah yang belum selesai, ya Allah, angkatlah, ya Allah. Selesaikanlah, ya Allah. Bantulah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.